Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat berjumpa di alam maya ni dan ada sedikit peserta yang di dalam bilik di rumah ngaji ni. Jadi kita meneruskan pelajaran kita modul 2, lanjutan daripada modul 1, dan kita terus masuk kepada pelajaran yang seperti saya dah beritahukan pada topik dia tu, iaitu topik kita ialah tanda i'rab untuk isim. Tanda i'rab untuk isim. Okey, setakat ni sebelum kita mulakan, ada sesiapa nak tanya pelajaran yang semalam ataupun kalau ada yang tak faham ke? Ada cuba membaca, sempat baca nota yang dibekalkan tu untuk hari ni. Okey, jadi semalam kita dah tengok apa itu i'rab. Hari ni kita terus masuk bahagian tanda i'rab untuk isim. Jadi tanda i'rab tu untuk isim ada marfu', mansub dan majrur. Okey, boleh? Boleh ya? Kata boleh. Ya. Dah bersedia ke ataupun semua masih lagi tengah cek-cek kopi ke apa ni? Boleh? Semalam punya Allah boleh okey, pelajaran sakit semalam faham. belakang. Boleh teacher. Sakit belakang, Allah syafakumullah syifaan ajilan. InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan. Duduk sambil menerak boleh kot teacher. Janji belajar. I'rab meniarap secara meniarap. Okey. No. Baik. Baiklah, i'rab dan tandanya. Tanda i'rab isim. Maknanya ni topik kita yang kedua. Okey. Tanda i'rab yang jelas. Okey, kita dah faham bahawa i'rab ni ialah perubahan baris akhir. Jadi ada perubahan baris akhir yang jelas. Maknanya tanda i'rab yang jelas pada akhir kalimah boleh dibahagikan kepada dua kategori. Iaitu satu, tanda dia perubahan tu dengan baris, iaitu baris dhammah. Bagi siapa yang belum biasa lagi baris dhammah ni, maksud dia apa? Baris sukun. Baris sukun pula. Baris depan. Pandai. Alhamdulillah. Ni cakap tak fokus, itulah dia. Baris depan, ya. Baris dhammah ataupun fathah, kasrah atau sukun. Ini semua disebut sebagai baris lah. Dalam perkataan lain kita juga sebut perkara ni sebagai harakat. Jadi tanda i'rab ni ada dua macam. Satu dengan harakat ataupun baris, iaitu dhammah, fathah, kasrah dan sukun, ataupun i'rab tu dengan huruf. Ini yang disebut masa kita belajar modul 1 pagi tadi tu penggantinya. Kalau bukan harakat ni tanda yang utama. Harakat ni semua tanda utama. Bila tak ada tak boleh setengah-setengah perkataan tak boleh tanda dengan harakat ataupun dengan baris, dia akan digantikan dengan huruf, iaitu huruf waw, alif, ya dan sama ada menambah nun atau membuang huruf nun ataupun membuang huruf illah. Huruf illat ni huruf apa? Huruf cacat. Huruf cacat. Huruf cacat tu apa? Dia alif, waw, ya tu jugalah. Huruf cacat. Tanda utama i'rab ialah tanda baris yang saya cakap tadi tu. Selain itu, tanda i'rab ialah huruf. Jadi ada 7 jenis isim yang i'rabnya jelas seperti carta di bawah. Jadi ni kan macam rasa kita macam istilah je ni, susah je. Tapi sebenarnya istilah ni telah diperkenalkan dalam modul 1. Jadi kalau macam siapa yang rasa lost tu, it's okay. Macam enjoy je the lesson. Kalau belum pernah masuk modul 1, kita macam tengok tu, faham konsep, jangan tension. Jangan rasa beratlah tengok, macam tu, cuba fahamkan konsep dia.
Jadi 7 jenis isim i'rabnya jelas terdapat pada carta di bawah ataupun jadual di bawah ni. Iaitu yang pertama mufrad. Untuk isim mufrad. Isim mufrad ni maksud dia isim tu tunggal. Jadi tanda dia baris. Baris kita warnakan kuning. Kemudian kalau duaan musanna dengan huruf warna hijau. Ini kuning. Lepas tu jamak muzakkar salim lelaki tanda dengan huruf. Ghair munsharif tiada tanwin atau kasrah. Jadi dia dengan baris tanda harakat. Jamak muannas salim baris. Boleh relate tak ni dengan pelajaran semalam? Ada siapa-siapa yang rasa alamak macam banyaknya walaupun dia dah mesertai modul 1. Faham tak? Sebelum saya pergi lagi ni, jadi saya kena make sure lah benda ni kita faham cerita apa ni. Apa benda-benda ni semua. Faham tak? Muhammad Fazil? Tak faham? Faham. Kedudukan atau i'rab tu melalui baris. Okey. Yang cerita pasal i'rab tu apa dia? Apa benda yang kita nak tentukan tu? Ini. Baris akhir. Baris akhir tu kedudukan dia tu. Yang kita maksudkan kedudukan dia tu, yang perubahan tu sama ada daripada marfu' ni menjadi mansub ke ataupun majrur. Ini dimaksudkan dengan kedudukan tu ya. Jadi yang di situlah tanda i'rab dia tu. Kalau dia marfu' contohnya, dia berubah tu. Kalau mufrad ni dia berubah dengan baris. Kalau musanna dia jadi mansub ke, dia jadi marfu' ke, dia jadi majrur tu dengan huruf. Macam itulah maksud saya. Okey, faham? Baru faham. Tengok muka yang dekat sini, saya nampak muka dia tu macam kerut aja. Saya tahu dia tak faham. Tapi yang online ni saya tak tahu. Nampak macam semua faham. Diam je. Very good. Nampak. Tapi tak nampak cerita dia. Jadi kalau rasa macam nak saya ulang, bagi tahu ya. Macam kena interact. Kalau tidak, nanti macam saya seorang aja cakap. Okey, Dr. Nuraiza. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Allah musta'an. Baik, kita terus pergi kepada carta. Ini sebenarnya represented dalam carta di bawah. Ni semua ni, nombor 1 sampai 7 ni kita boleh tengok pada carta. Kadang ada orang dia suka baca, dia suka linear. Ada orang suka non-linear form dalam bentuk carta. Tapi cerita dia, benda ni nombor 1 sampai 7 ni adalah sama je dalam table ni. Some people tengok table terus faham. Some people dia kena tengok macam ayat-ayat. Saya suka tengok yang ayat tu dan juga jadi. Baik. Selain itu terdapat isim yang diakhiri huruf illat, alif, waw dan ya, dan isim yang kaku. I'rabnya dibaca secara andaian ataupun takdiri. Okey. Tanda macam ni kalau nampak bintang ni makna dia apa? Tanda i'rab untuk mansub dan majrurnya adalah sama. Baik, kita tengok yang pertama. Okey, ni saya buat untuk kedudukan marfu'. Okey. Isim apa yang berubah kedudukan dia tu dengan baris. Jadi isim yang pertama mufrad. Kalau lelaki maknanya dia kalau isim mufrad, isim yang tunggal, marfu' dia dengan tanda harakat. Harakat dia sama ada tanwin ni dhammatin ke ataupun dhammah sahaja. Maknanya dia tu marfu' lah. Kalau perempuan muslimatun. Kalau mufrad. Tetapi bila dia jadi musanna, duaat, dia bukan lagi dengan harakat. Jadi kita tak nampak perubahan tu. Dia takkan jadi muslimanun, tak ada. Perubahan dia tu marfu' dia dengan alif. Muslimani. Ni kita nampak kita dah highlightkan warna tu. Jelas? Sama juga. Kalau duaan dia akan jadi muslimatani. Ni kekal. Yang berbeza tu fathah dia tu. Alif dia tu. Dia maknanya dia marfu' dengan apa ni? Dia marfu' dengan alif. Maksudnya tanda sebab apa? Dengan huruf. Lagi yang ketiga, jamak muzakkar salim. Yang bunyi dia una kat belakang. Una, muslimuna. Jadi kita tak akan jumpa muslimunun, tak ada. Ataupun al-muslimunu, tak ada. Dia dengan muslimuna. Wow, ini dah menunjukkan yang dia tu marfu'.
Okey, jelas yang tu? Baik, Jelas. yang keempat, ghair munsharif. Ghair munsharif ini maksud dia nama-nama yang special lah, dia bukan Arab. Jadi ghair munsharif, ciri-ciri dia kat atasnya ada sebut. Jangan pasang dua device kan, nanti masuk nama suara saya ni dengar melantun-lantun semula. Kalau boleh macam satu je. Kalau ada kelas lain, pilih. Kalau ada macam 2-3 kelas, macam kita ni bulan Ramadan memang best, rasa nak tamak semua kita nak. Tapi kita terpaksa lah pilih. Jangan nanti kita satu pun kita tak dapat. Kita nak dengar 2-3 kelas pada satu masa, satu pun kita tak dapat. Jadi cuba fokuskan ya. Okey, jadi yang tadi ghair munsharif tu dah disebutkan dekat sini. Tiada tanwin ataupun kasrah. Maknanya dia isim yang kita nak kenal dia, dia adalah nama-nama yang bukan Arab. Salah satunya nama bukan Arab. Jadi dia tak boleh terima tanwin dan dia juga tak pernah ada kasrah. Mana kita tak pernah jumpa nama Nabi ni Yusufi, tak ada. Walaupun depan dia ada harfu jar. Jadi dia ni marfu' dia dengan dhammah. Lagi satu marfu' dengan dhammah dengan baris. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir pun sama juga. Dia dengan harakat. Kutubun. Atau kalau alif lam, al-kutubu. Macam itulah. Seterusnya jamak muannas salim pun sama juga. Dia dengan harakat. Dan baris muslimatun. Okey. Macam tu. Kalau dia kedudukan marfu'. Marfu' ni kedudukan yang asal. Dalam erti kata lain, bolehlah kita kata dia ni sebagai default. Kedudukan yang asal. Okey. Sekarang ni kalau lagi satu asmaul khamsah. Maknanya dia ada kata nama yang 5 ni. Maksudnya dia dah fix dah. Arab punya ruling ni dia dah fix dah. Iaitu perkataan abu. Abu. Tapi kalau dia dalam bentuk mudhafun ilaih. Dia marfu' dengan huruf waw. Abuka. Akhuka. Hamuka. Fuka. Zumalin. Jadi ni semua dia marfu' dengan waw. Dengan huruf. Apa maksud abuka? Abu. Bapa. Bapa. Akhu? Saudara lelaki. Saudara lelaki. Hamu? Hamu? Hamu bapa saudara. Uncle. Uncle. Bapa saudara. Fu. Mulut. Bibir. Zu, pemilik. Ni satu selalu kita jumpa ni dalam Quran, banyak yang ni lah. Yang ini tak banyak. Abu ni banyak juga. Akhu tak banyak. Hamu tak banyak. Fu ni ada 2 kali tak silapnya. 2 ataupun sekali je. Zu ni banyak. Asmaul khamsah ni. Tapi dalam hadis ada banyak lah. Dalam Quran tak banyak. So kita dah selamat lah di situ. Baik, saya akan zoom out kan. So that kita tengok perubahan tu maksud dia macam mana. Bila mansub pula. Tadi marfu'. Okey. Marfu' ni semua ni default. Mana ni semua yang asal. Jadi bila dia mansub. Bila dia dah tukar. Assalamualaikum anak anda. Anak anda. Sampah. Tu sama. I need to clean it. You know the sampah you left in there? Leak, you know? The whole very. Okey. Yang kalau mansub pula. Siapa yang berubah dengan harakat tu kita tengok. Form dia dah berubah lah. Maknanya contohnya isim mufrad. Isim mufrad. Tadi perkataan tu ini contoh dia. Kalau lelaki jadi tadi kan muslimun kan. Jadi musliman. Kalau perempuan muslimatan. Mufrad. Ni untuk mufrad. Lagi ghair munsharif. Jadi Yusufah dia mansub dengan fathah. Lagi jamak taksir. Dia mansub dengan fathatin. Ni sepatutnya ada alif. Saya pun tak tercheck lagi. Kalau dalam buku semua betul kan Biasa kalau bila kutuban ni, bila fathatin dia mesti ada alif. Itu dah ruling dia. Jangan tanya saya kenapa. Lebih betul saya pun tak tahu. Okey. Tak maaf. Jamak muannas salim. Muslimatin. Dia mansub tapi dengan kasrah.
Maknanya dia tak boleh mansub dengan fathah. Tak pernah jumpa. Kita takkan jumpa macam tu. Jadi kita kena ada dalam bilik ni ada yes, eureka moment. Muslimatin mansub. Maknanya dia ni share. Kalau dia majrur pun boleh jadi sama jugalah. Itu yang kita kena perhatikan dalam ayat. Ya? Okey. Tak ada. Tak ada. Perkataan ni tak adalah. Kalau yang contoh yang Bazir sebutkan tu tak boleh. Tak ada. Maknanya jamak macam mana kita tahu jamak muannas salim? Apa tanda untuk jamak muannas salim? Alif ta. Alif Yes. ta. Jadi alif ta ni dia mansub bila kita jumpa perkataan-perkataan yang alif ta dalam Quran tu, dia mansub dengan kasrah. Tu dia punya point tu yang macam kadang-kadang kita salah sikit bila kita terjemah tu sebab kita tak tahu perkara ni. Sekarang kita dah tahu, kita lebih peka. Jadi terjemahan kita lebih tepat. Itu je. Ya? InsyaAllah. Baik, kalau huruf pula bila mansub, dia tak ada, huruf ni bertukar. Daripada muslimah ni, ia akan jadi kalau duaan muslimaini. Muslimaini. Kalau perempuan, muslimataini. Dan yang ketiga, jamak muzakkar salim pun sama juga. Muslimina. Kita takkan jumpalah dia jadi muslimana ke kan? Muslimanan ke, tak mungkin. Tak ada. Memang fix dah. Form dia tu kalau dia ni mansub dan dia tu musanna, jamak isim musanna ataupun isim jamak muzakkar salim, dia akan berubah mansub tu dengan huruf. Macam tu yang kita tahu, kita kenal. Jadi kalau mansub ni selalunya kita tambah apa? Kebanyakan sebab mansub apa dia? Selalunya kita tambah sebab apa? Selalu mansub kerana Haraf nasab. Huruf kita nasab. sebab ada huruf nasab ke kat depan ataupun biasanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi kita selalu tambah akan kan. Tu kenapa kena tambah akan tu? Sebab dia mansub lah. Sebab dia maf'ulun bih. Kadang-kadang macam tu. Jadi yang tambah akan. Biasanya ni yang kita akan lihat. Sini pun sama. Kalau mansub biasanya. Ataupun depan dia ada harfun nasab. Contoh. Contohnya inna. Innal muslimina. Macam tu. Dia tak boleh jadi innal muslimun. Kan? Macam itulah maksud dia. Dia mansub dengan huruf. Okay, bila dia jadi asmaul khamsah, bezakan yang marfu' tu tadi. Abuka jadi abaka. Ahuka dia tukar dengan huruf. Ahuka, akhaka. Kadang biasa Abu Hurairah kalau dengar-dengar. Tapi kalau daripada awal ada ain jadi Abi Hurairah. Betul. Macam itulah. Hamaka. Jadi dengan alif. Faka. Zamalin. Baik. Kalau majrur pula, ni yang ada bintang-bintang tu bukan decoration ya. Bintang ni tadi apa dia? I'rab. Nak katakan yang dia tu share, dia punya mansub dengan majrur sama. Kalau mufrad ni dah jelas dah. Macam mufrad dengan jamak taksir is very clear lah. Kita boleh nampak harakat. Mufrad kalau majrur kasratin. Yang muslimatin kasratin. Jamak taksir kasratin. Jamak muannas salim dia sebab dia share dengan mansub tadi. Kita dah mention. Tapi macam ghair munsharif ni, dia tak boleh jumpa. Kita takkan jumpa dia Yusufi, tak ada. Adami, tak ada. Kalau orang nak namakan anak dia sukatilah. Azami ke, tak kisah. Adami ke boleh. Nak namakan nama Melayu jadinya. Tapi kalau ikut nama Arab ni tak boleh. Dia tak akan jadi Yusufi, tak ada. Dia dah benda lain. Kalau nama, walaupun ada hafujar dekat depan dia, dia akan jadi min Yusufa. Dia tak boleh jadi min Yusufi. Tak boleh. Kalau buat macam tu, maknanya salah grammar. Sebab tu kalau orang dah faham, bila salah baca pun, dengar pun tahu, ini salah baca ni. Ataupun perkataan lain lah, bukan nama Nabi tu. Okey. Kalau huruf sama juga, yang ini yang tiga ni, musanna dengan jamak muzakkar salim ni, dia share. Dia share dengan mansub. Sama dia punya rupa dia.
Bukan mabni. Dia boleh berubah tapi dua je. Dia majrur bukan dengan dia tak majrur dengan kasrah. Dia majrur dengan menggunakan baris fathah. Dia sama dengan mansub. Dia tak boleh dikatakan mabni. Mabni tu dia kita tak nampak baris tu tak ada pun. Dia tak mabni ni. Dia boleh i'rab. Ada Yusufu. Betul? Ada Yusufu. Jadi dia kiranya dia mu'rab. Mu'rab tu boleh berubah. Baris dia pun berubah. Kedudukan dia pun berubah. Faham Okey. Kalau dapat faham semua. Betul ke? Betul ke faham nak buat latihan? Saya suka je bila buat latihan tu. Nak cepat je. Baru faham bila buat latihan. Baik, ada bantahan? Baru sampai. Tak sampai? Baru je masuk. Baru dapat join. No. Tak That apa. not be. Tapi ni ada yang itu siapa tu? Kak T Ya, baru Kalau balik sampai rumah. Makcik Ani macam mana? Makcik Ani boleh? Ke laju sangat? Laju bagi Makcik Ani lah. Tapi kena tengok rakaman lah kan. Boleh juga. Kalau kata sekali arung tu memang tahu semua-semua perkataan tu kita ada dah belajar istilah-istilah tu dan panduan-panduan dalam modul 1. Tapi bila nak apply tu, Allahu Akbar. Mana silapnya. Betul tu. Jom kita cuba buat latihan Okey. Secara saya umumkan dulu. Cik umumkan pula. Maknanya kita recap. Bererti apa saya kena padam. Ya. Cik Kap nanti saya padam ya Cik Kap. Cik Kap tak boleh padam mana dia? Bukan ni kat sini. Dia kat annotate ni. Ni. Ada orang conteng cuba buat latihan Saya tak boleh padam. The owner siapa yang conteng tu kena padam. That's not me. Oh, dia macam lekat dekat situ. Dia bukan pada page, dia pada screen. Pada screen. That means ada seseorang yang telah annotate tapi saya tadi tak setting apa-apa. Kalau dia tahu dia buat macam tu boleh tolong padam. Saya pun tak tahu kenapa saya tak boleh padam. Mungkin dia kena host yang buat ni. Co-host. Baik, baik kita cuba. Apa tadi saya nak recap bahawa kita recap lah maknanya apa dia ni kita tengah cerita tentang tanda i'rab isim. Maknanya bila isim ni semalam kan kita buat latihan ni. Tu siapa yang menconteng lagi tu? Awak nak cuba? Zulkap cuba padam bergagal. Okey. Siapa tu? Tak apalah. Nanti saya kena reset. Tak reti lah teacher nak buat macam mana. Baik. Bismillah. Tak tahu siapa yang buat, tak tahu. Okey, saya stop share dulu. Kemudian saya semula. Astaghfirullah. Okey. Saya nak recap ni maksudnya macam ni. Kita tengok kan semalam kan kita buat latihan yang tentang isim tu. Kita tengok kalau dia baris fathah dia jadi lain. Di baris dhamma dia jadi maksud dia dah berubah. Maksudnya maksud ayat tu yang ni semalam kan. Dan kita buat latihan dia sikit. Jadi latihan ni bila kita buat tu kita tengok baris tu. Ini yang kita maksudkan tu. Kalau macam ni marfu'. Kalau rabba ni maknanya dia ni adalah mansub. Jadi siapa yang boleh marfu' dengan harakat? Ada kali kita nampak harakat. Semalam memang kita buat harakat je. Tapi hari ini kita dah masuk rupanya bukan sahaja harakat. Ada juga perkataan ataupun isim yang dia tidak berubah dengan harakat semata-mata. Dia berubah dengan huruf. Jadi hari ini bila kita dah tengok ni maknanya kita kena selalu jugalah. Bila kita nak buat macam kita nak faham semula balik semula kepada table ni. Tapi setakat ni table ni mudah tak nak faham? Dengan saya punya penerangan tu, jadi dekat sini maknanya isim yang jenis ni dia berubah dengan harakat. Iaitu isim mufrad, isim ghair munsharif, isim jamak taksir,
isim jamak muannas salim. Dia ni perubahan yang kita nampak tu jelas dengan harakat, dengan baris. Sama ada dia baris untuk marfu' ataupun mansub, nampak ni dia baris fathah kan? Maksudnya kita nampak lah. Ataupun majrur dengan kasrah. Manakala kumpulan yang hijau ni isim-isim yang dia berubah bukan dengan harakat tapi dia berubah dengan huruf. Jadi kalau musanna iaitu duaan, ni eja musanna tapi sebut dia dengan sa, musanna. Jadi musanna dia ni duaan dia dengan huruf macam ni. Jadi kalau marfu' dia muslimani. Dia tak boleh pula kita tak jumpa muslimanun. Macam itulah. Sama juga iaitu huruf isim apa yang berubah dengan huruf tu? Isim musanna, duaan. Isim jamak muzakkar salim dan juga asmaul khamsah. Asma ni jamak kepada isim. Saya tak bolehlah cakap ismul khamsah. Saya kenalah kata asma, al-asmaul khamsah. 5 kata kerja. 5 kata Lima nama. kata nama. 5 kata nama. Okey, macam itulah. Baik, kita cuba buat latihan. Tanda dia. Ni latihan ni ada yang tak dapat lagi kan? Ada yang dah ada yang dah ada tu sebab dia dah masuk kelas dulu. Yang kelas awal tu. Kelas yang mingguan. Dia macam ulangan lah bagi mereka tu. Tapi yang baru je join hari ni kan. Memang kena tengok skrin ya. Kita buat sama-sama. Perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan dan tandakan i'rab yang betul. Terjemah dan semak bersama guru. Baik, saya biarkan di sini. Kita buat yang pertama. Kita buat baris pertama dulu ikut nombor tu. Jadi gunakan saya punya highlighter. Ni masa ni lah kalau saya nak panggil cuba buat tu boleh tanya-tanya tu. Kan? Tapi nanti 1 jam setengah kelas ni. Tapi jadi kita buat sama-sama dulu. Contoh yang diberi ialah Yusufa. Jadi kalau Yusufa, kita selalu tak perasan benda ni. Kadang-kadang dia wakaf je. Pasal kalau kita baca Quran tu laju terus kan. Kita tak nampak lah perbezaan. Tapi kat sini contoh dia ialah mansub dan majrur. Penting. Sebab dia share. Dia ni kenapa dia jadi macam tu? Sebab ghair munsarif. Tak ingat lagi ghair munsarif. Tak apa, biar dia dulu. Yang penting boleh tahu kenal pasti bahawa contoh berikutnya ni. Dia marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Masuk. Mansub. Jadi kita pun tanda. Okey, maksud dia kita dah tahu. Kalau tak tahu biar dulu. Samiyan, maksud dia apa? Tak tahu biar dulu. Bukan pendengaran. Dan itu ada ain, samian. Ini samiyan. Tanda ataupun nama ni. Sebagai nama. Okay, dia punya keyword nama lah. Ataupun tanda. Tapi ni ada baris mansub. Kita tak tahu dia akan ke, sebagai ke. Itu kita belum belajar. Tapi kita tahu kata kunci dia tu maksud nama. Dia daripada perkataan samawa tu. Ataupun isim tu daripada yang ni lah. Sama Nama ataupun tanda. Baik. Seterusnya. Afwahihim. Majrur. Kita tengok yang mana. Kalau kita nak tentukan macam ni, kita tengok yang mana? Akhir. Yang akhir daripada 2. Ni kan frasa nama. Jadi kita tengok yang ini. Jadi betul lah kalau kita kata dia majrur. Majrur. Jadi afwahihim ni apa dia? Afwah. Mulut-mulut mereka. Mulut-mulut bagi mereka. Ni jamak taksir untuk tu tadi. Afwahihi, mulut-mulut bagi mereka. Kasiron. Marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Jadi kasiron ni maksud dia apa? Banyak. Banyak. Dia maknanya kata dasar dia tu je. Sebab kita tak tahu ni. Kenapa di baris kasrah tu kita belum belajar. Yang kita tahu kata dia tu, kata isi dia, kata inti dia maksud dia banyak. Sama ada dalam keadaan ke. Itu semua nanti kita akan belajar. Al-munafiqatu. Marfu.
Marfu. Marfu. Sebab apa marfu? Dia tambah. Dia baris. Kan alif ta tu, tapi sebab dia dhammah. Ni jelas. Memang baris tu jelas lah. Baris dhammah. Baris dhammah marfu. Ingatkan dia alif ta, kena tengok pada kaf. Hah? Ingatkan hujung tu alif ta tu ada apa tu kan? Tak Alif ta. Sebab dia ni apa? Kalau tengok alif ta, berarti kita tahu yang dia ni adalah jamak. Perempuan. Perempuan jamak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia marfu ataupun mansub dengan ataupun majrur dengan harakat. Jadi kita nampak ni. Memang nampak harakat tu jelas kat situ. Dhammah. Okey. Seterusnya siapa nak cuba? 6, nombor 6. Al-walidani. Majrur. Ani. Kenapa majrur? Oh, bukan. Bukan majrur, mansub. Mansub. Alif Ani. Sana. Macam muslimani. Marfu. Jadi kita kena ingat sikit lah kata kunci tu. Oh, kalau dua dia ani. Muslimani. Ini sama ni. Al-walidani. Saya pun sambung. Al-walidani. Maksud saya nak sebut perkataan asal dia al-walid. Tapi bila dia jadi, dia tambah ani, dah tahu dah dua. Dua ibu bapa. Dua ibu, dua bapa. Maknanya dua ibu bapa lah. Al-walidani. Okey. Marfu. Apa maksud dia? Apa saya cakap tadi? Dua ibu bapa. Dua ibu bapa. Okey. Sadiqina. Marfu. Marfu dia mesti Mansub majrur. Masuk mesti waw. Mansub and Oh, majrur. mansub dan juga majrur. majrur. Sebab ni jamak muzakkar salim. Salim. Dia tak boleh, dia dengan huruf. Dia punya perubahan tu dengan huruf ya. Ya. Kalau dia marfu, sadiquna. Sadiquna. Terjemahan dia? Ni kita dah belajar modul satu. Ayolah. Modul Orang satu. yang Kalau benar, bunyi benar. ina ni terjemahan dia apa? Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Malikan. Masuk. Mansub. Sebab ni kan. Jadi terjemahan dia apa? Yang dalam kelas ni nak cuba. Satu Satu malaikat. malaikat. Kita malaikat, kita ni dah sama je. Malaikat tu satu pun malaikat, banyak pun malaikat. Malaikat. Ini kan apa hal tu? Malikan ni mufrad. Kalau mufrad dia memang dengan harakat. Mufrad dengan harakat. Habis lagi satu yang lain sikit, kalau dia jamak taksir pun sama dengan harakat. Sebab tu saya kata satu tu. Yaumaini. Aini. Nampak? Ada ya. Jadi dia apa? Mansub ke majrur? Mansub dan juga majrur. Dia share. Nak suka nak letak bintang decoration boleh lah. Ni. Dia share sebab tadi kita buat kan. Decoration purposes ni boleh. Maknanya untuk kita tahu ada sebab tu. Terjemahan dia? Dua hari. Yes, 2 hari. Ya. Dzil qarnaini. Ya nun. Ini marfu ke mansub ke majrur? And majrur. Masuk. Dia asmaul khamsah. Dua-dua boleh. Mansub and Marfu ke majrur. mansub ke majrur? Dia share tak? Mansub Dia and share tak? majrur. Share. Majrur. Dia share ke? Dia tak share. Dia tak share. Tu? Majrur. Kalau mansub dengan alif. Dia tak ada bintang ni.
No decoration. Tak ada. Jadi dia memang dia ni je yang Za. mansub dengan alif. Lepas tu dia majrur dengan Ya. ya. Jadi dekat sini tadi dia adalah Majrur. majrur. Jadi terjemahan dia Pemilik. pemilik Pemilik Tanduk. kuasa nama bagi 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 dua Al-Qarnain. tanduk. Al-Qarnain. Korn apa korn? Dua tanduk. Dua tanduk. Macam tu. Dua Pemilik bagi dua tanduk. Ya. Wah, nama anak saya tu masuk dia macam tu ke? Yalah tu. Tapi dah jadi satu nama, Zulkarnain tu. Dah maksud dia satu nama. Kan kalau dalam suratul Kahfi kan? Surat Al-Kahfi. Tapi Ya. dia kata tu bukan ya Zulkarnain kan? Nama dia. Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dia ya Zulkarnain. Kenapa dia jadi zal tu? Tu nanti kita belajar. Baik, seterusnya. Al-unsayaini. Al-Unsayain. Ada aini kah kita tahu dah. Dia ni adalah duaan. Jadi kalau duaan Ya. ada bintang tak? Mansub dan Ya, Ada. mansub. Dia Masuk ada bintang. majrur. Kalau ada bintang, majrur. Masuk sharing. majrur. Ada bintang, sharing. Mansub. Terjemahan dia apa? Ni cuba Abdul Rahman. Apa dia terjemahan unsayain? Al-unsayain. Kita nampak ada aini. Jadi terjemahan dia apa? Kita tak tahu. Ni apa dia Aisyah? Yang paling tahu apa? Apa dia? Kita mula-mula nak terjemah tu apa? Nampak ni ada aini. Jadi kita tahu ada dua. Dua vocab tak tahu apa. Dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Akhun. Marfu. Akhun, abang. Marfu. Saudara. Saudara lelaki. Seorang saudara lelaki. Tapi yang ini dia sebab dia mufrad dan dia bukan dalam bentuk asmaul khamsah tu, dia balik semula asal lah. Dia boleh ambil marfu'. Dia bukannya mudhaf, dia bukan dalam bentuk isim cacat, dia isim yang sempurna. Jadi dia boleh macam ni. Akhun, seorang saudara. Dia dalam bentuk nakirah macam ni. Seorang saudara lelaki. Okey, al-bayyinati. Apa dia? Ada bintang ke tak ada bintang? Ada bintang. Ada bintang. Jadi share. Apa yang di share? Majrur. Yes, mansub dan majrur. Terjemahan dia? Bayinat. Keterangan. Keterangan. Dua Keterangan. Dia ada dua. Dia bukan dua ni. Ni satu je. banyak. Keterangan. Jamak muannas salim ni ada satu interesting thing lah yang saya nak kongsi hari ni. Bila jamak muannas salim, kita balik semula sini. Dia ada beza. Apa dia beza jamak taksir dengan jamak muannas salim? Ini dalam bahasa Arab. Siapa tahu beza dia? Selamat. Selamat. Itu selamat dari satu segi. Dari segi dia ada formula kan. Jamak taksir tak ada formula kan. Jamak taksir ni kita kena tengok kamus. Tapi sebenarnya bila sebut jamak muannas salim, bila dia ada tambah alif ta ni, dia punya bilangan tu dia banyak. Tapi bilangan dia bawah 10. Maksudnya maksud nak cakapkan gandaan dia tu sedikit lagi. Tapi kalau jamak taksir ni lebih daripada 10. 10 ke atas. Yes. Ni macam beberapa. Macam kalau kita kata beberapa, a few lah. A few tu kalau menisbah tu dia akan jadi, boleh ikut nisbah juga. Tapi maknanya kalau dari segi umum dia, macam dia tu tak sebanyak. Atau lebih bawah 20 macam itulah. Tapi kalau jamak taksir ni more than the 20. Apa-apa julat yang dirasakan jumlah tu banyak, lebih daripada 3. Tapi kalau jamak taksir ni maknanya lebih banyak lagi daripada jamak muannas salim. Okey, seterusnya al-musyrikati. Apa dia?
Kita tengok ini jamak muannas salim juga tapi dia baris kasrah. Ada bintang ke tak ada Mansub, bintang? majrur. Marfu. Mansub Bukannya dan Dan majrur. bintang. Terjemahan dia Wanita, wanita, wanita yang musyrik, Wanita-wanita yang musyrik. yang musyrik boleh, yang mensyirikkan pun boleh. Tak sihat? Musyrikat bukan. Mensyirikkan wanita yang mensyirikkan. Ya. Masyarakat. Syarikat. Nah, perkataan syarikat tu datang daripada perkataan syirik lah. Syirik. Syarika. Syarikat. Syarikat banyak. Kongsi. Banyak. Dia kongsi-kongsi. Macam tu maksud dia tu kan. Syirik. Maryama. Ada bintang? Masuk majrur. Yes, Masuk majrur. Apa maksud Maryama? Maryam. Kurma adalah Nama. nama. Bukan kurma Maryami tu. Maryam. Cucu saya. Kalau dalam Quran tak adalah cerita pasal Quran. Kurma, dia cerita nama Maryam lah. Ya. Saja je nak tengok, dengar tak tu. Marrotani. Ani. Jadi? Marfu. Marfu. Ani. Kena ingat nama makcik Ani. Ani. Marfu. Kalau mansub majrur, aini. Aini mansub majrur. Ani. Marfu. Ada bintang kan kalau dia marotaini tu? Baik, ini terjemahan dia apa? Ingat lagi? Dua kali. Dua kali. Wah, dah ingat. Masya Allah. Tak payah nak hafal sangat. Kalau jumpa banyak kali, nanti ingatlah. Al-malakaini. Aini. Jadi, mansub ke majrur? Mansub dan majrur. Dan majrur. Ini terjemahan dia. Okey, dah tahu dah. Dua orang malaikat. Dua malaikat. Tak boleh Dua cakap malaikat orang orang. tak? Dua malaikat. Dua malaikat lah. Dua orang lagi malaikat. Mana pening ni. Okey, fahu. Ni marfu ke mansub ke majrur? Marfu. Ni ada ani ke? Ada alif tapi bukan ni. fahu, Mansub. Ya. Masuk. Sebab ini termasuk daripada asmaul khamsah. Alif. Faka. Di fahu pun termasuk juga. Mulutnya. Ya. Mulut baginya. Okey. Nombor 19. Akhi. Ni orang suka sebut. Baru belajar bahasa Arab mesti sebut ni. Ya, akhi. Mari sini akhi. Dia ni akhi saya. Dia tak buat. Bukanlah saya gelakkan orang belajar bahasa Arab tu. Tapi saya lah yang buat salah tu. Kelakar. This is my bro. Akhi. Jadi, marfu ke mansub ke majrur? Majrur. Okey, majrur terjemahan dia? Baru cakap tadi. Saudara lelakiku. Saudara lelaki bagiku. Itu kalau kita terjemah Quran lah. Kan? Saudara lelaki. Very specific kan? Lelaki pun ada. Saudara lelaki bagi saya. Kalau kita buat secara harfiah. Tapi kalau kita tak buat, maknanya saudara saya. Qaimun. Marfu. Jadi terjemahan dia? Orang yang berdiri. Seorang yang berdiri. Seorang yang berdirikan ke seorang yang berdiri? Berdiri boleh. Buat masa ni kita ambil je dua ni. Berdiri. Qaimun. Okey. Seorang yang berdiri ataupun seorang yang mendirikan. Sebab ada satu ayat tu qaimatuddin. Mendirikan agama.
Seorang yang mendirikan. Kalau tengok konteks yang ni. Kena tengok konteks. Panjang ayat bahasa Quran tu satu je kalimah. Tapi kita ni banyak sikit lah. Macam itulah baru kita tahu, baru belajar. Okey, Rasulun. Marfu. Marfu. Terjemahan? Seorang Seorang rasul. Marfu kan? Mufrad kan? Seorang utusan. Bolehlah. Satu utusan ataupun seorang rasul. Jangan tulis huruf besar, huruf kecil lah sebab dia bukan isim makrifah. An-nabiyina. An-nabiyina. Ada bintang kan? Majrur. Ina, mansub dan majrur. Tadi terjemahan dia? Para nabi. Para nabi ataupun sekalian nabi. Okey, banatin. Marfu. Banatin. Mansub. Mansub majrur. Mansub ataupun majrur. Majrur. Okey. Ada mim ni tahu dah kan kenapa? Tahu. Dengan ba. Tanda tanwin tu bertukar. Bunyi nun pada tanwin ni bertukar menjadi ni hukum apa ni nama dia? Hukum iklab. Iklab. Maknanya bunyi tanwin tu asalnya macam ni tapi sebab mesti selepas dia ni ada huruf ba. Jadi bila ada ba selepas ni tanwin macam ni dia bunyi nun tu tukar jadi mim. Itulah dia tulis macam tu. Banatim. Itu kena dengungkan. Mansub majrur. Terjemahan dia apa? Anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Girls. Banat. Ya, Banat ini. Banit lelaki. Banat perempuan. As-salihatu. Marfu. Terjemahan dia? baik. Kebaikan. Kebaikan. Okey, nombor 25. Imra'atani. Marfu. Marfu. Dia ani. Ani. Marfu. Jadi terjemahan dia? Wanita. Dua perempuan. Dua wanita. Kadang-kadang dia cakap isteri. Dua wanita. Okey, lagi sikit. Lagi sikit je. Dah penat dah? Ahadin. Mansub and majrur. Majrur. Jadi maksud dia? Ahadin. Satu. Syahidaini. Mansub Majrur. majrur. Terjemahan? Dua saksi. Dua orang yang syahid. Dua saksi. Dua saksi. Dua orang saksi. Dua orang saksi boleh. Dua saksi pun boleh. Nasirina. Marfu. Mansub majrur. Nasirun. Orang Iraq menyarap tu. Bangun dah teacher. Tak mengharap dah. Mansub majrur. Mansub majrur. Nasirina. Jadi terjemahan dia? Orang yang menolong. Orang yang menolong. Okey, seterusnya. An-nisaa. Mansub. Okey, betul. Yang ni dia jamak taksir kan? Terjemahan dia? para wanita. Perempuan pun boleh lah. Para wanita pun boleh. Musafihatin. Mansub Mansub majrur. Mansub majrur. Terjemahan dia apa?
Wanita yang Zina. berzina, wanita yang membuat perbuatan keji. Yang berzina lah selalu dia cakap macam tu, perbuatan keji. Tapi dia tak pakai itu kan. Dia panggil wanita yang panjang sikit lah. Yang melakukan kekejian. Panjang bahasa kita. Bukan kejam, keji. Okey. Al-aqrabina. Al-Aqrabi. Al-Aqrabi. Mansub majrur. Yes, mansub majrur. Jadi orang-orang yang Orang yang dekat. orang-orang yang lebih dekat itu, orang-orang yang dekat itu. Yang hampir, yang dekat ataupun yang hampir itu. Kadang-kadang ada juga bila dia macam ni kan, ada kala dia terjemah jiran, jiran. Pak yang dekat. Tapi jiran sempit lah. Bila cakap dekat sebenarnya lebih luas. Al-wasiyatu. Al-wasiyatu marfu'. Oh, terjemahan? Wasiat. Wasiat. Ni macam biasalah perkataan dalam bahasa kita dah sinonim dah. Anfusahum. Kita akan tengok yang Malang. kita tengok anfusa. Jadi ini adalah mansub. Terjemahan dia? Jiwa-jiwa bagi mereka. Diri-diri bagi mereka ataupun jiwa-jiwa bagi mereka. Bagi mereka. Haulaini. Aini. Mansub majrur. Mansub ataupun majrur. Terjemahan? Sekeliling. Dua haul. Dua kitaran. Dua keliling. Dua cycle. Betul, 2 tahun, 2 haul, kitaran 2 tahun boleh. 2 cycle, 2 cycle tu kita kan? Zawil qurba. Masuk Majrur. majrur. Zawil. Mansub. Mansub ke majrur? Mansub. Majrur. Zazi. Cakap. Zawil qurba. Ni majrur. Majrur. Tapi bukan sepatutnya dia zal qurba, tapi dia kenapa zawil qurba? Dia ada sebab lain tu. Tapi tak ingat. Yang ni rasanya majrur. Nanti kita tengok ayat. Nanti kita tengok ayat. Cuba tengok cari ayat tu. Zawil qurba wal yatama kan Ustaz? Kan? Zawil Maksud qurba dia- wal dia- yatama. Maksudnya dia dah jadi jamak ni. Dia jamak pemilik ataupun yang ramai, yang mempunyai daripada hubungan yang kerabat. Pemilik bagi hubungan kerabat. Ni dia jamak. Kalau zu je ataupun za je, dia satu. Ni jadi jamak taksir. Lepas tu kita kena tengok majrur. Tak silap saya ni majrur. Ataupun sebab dia memanglah af'al khamsah tapi dia dah ada lupa pula. Apa dia? Belum jumpa. Ada Hasanah? Qatal mala ala hubbihi zawil qurba wal 2177. Surah 2, 177. Tu bukan ni? ala hubbihi. Kena majrur. Ala hubbihi. Majrur. Ala hubbihi zawil qurba. Kan? Majrur lah tak? Okey, jap. Cek balik semula. Zawil qurba. Betul? Yes. Jadi dia mesti majrur tu. Ala hubbihi zawil qurba. Jap. Tapi kat sini. Wa atal mala ala hubbihi. Ini kat sini. Atas kecintaan baginya. Jadi ala hubbihi bukan wa zawil qurba.
Wa atal mala ialah majrur. Tapi ni wal masakin ni. Sekejap. Maf'ulu bi dia mansub. Mansub dia dengan huruf illah. Huruf tu pula. Bukan. Mansub. Ni bukan. Sebab dia sini ha. Wa ata al-mala zawil qurba. Dia bukan maktuf kepada majrur ni. Dia sini. Okey. Maknanya memberikan oleh ia akan harta itu atas kecintaan baginya. Harta yang dia cintai. Kepada Memberikan oleh ia akan harta yang dia cintai akan pemilik-pemilik bagi hubungan akrab, hubungan yang dekat. Beri kat saudara-saudara. Maknanya telah memberikan harta akan saudara-saudara. Jadi mansub, betul mansub. Bukan majrur. Saya dah cek irab betul mansub. Mansub kan? Mansub Alhamdulillah. kan majrur. Ni. Dia macam ni lah, ada apa? Exception ataupun dia ada form yang kita belum belajar lagi. Macam itulah. As-saharatu. Marfu. Saharatu ni apa? Orang tukang sihir. Betul. Wanita. Penyihir wanita. Tukang sihir wanita. Jamak muzakkar salim. Patutnya dia ada nun ni. Dia mudhaf, isim cacat, jadi buang nun tu kan. Okey, tak apa. Yang itu biar dulu ya. Biar check up dengan saya. Tukarlah contoh tu. Susah sikit. Ni apa? Saharatu, tukang sihir wanita. Al-kafirina. Ina. Mansub majrur. Mansub majrur. Jadi terjemahan dia orang-orang yang ingkar. Sayyi'atan. Kita habiskan sikit je. Sorry, saya tahu Mansub. dah dalam dia mansub. Jadi terjemahan dia suatu Kejahatan. satu kejahatan sayyi'ah. Haqqan mansub. Jadi terjemahan dia Kebenaran. ataupun ketetapan. Dua-dua boleh. Okey, yang last sekali. Rajulaini. Mansub majrur. Dan juga majrur. Jadi dua lelaki. Okey, itu je dulu latihan kita hari ni. Jadi saya akan bagi PDF ni yang ada jawapan ke yang tak ada jawapan? Ada jawapan. Yang ada jawapan. Baik, alhamdulillah. Jadi nanti kita berikan yang ada jawapan dan juga untuk esok. Esok saya akan bagi juga untuk malam esok nombor 3. I'rab isim mabni yakni dhamir. Ya. Latihan macam tadi kita buat sama-sama dalam kelas. Baiklah. Jadi untuk malam ni kalau ada soalan, kalau ada tu dah lebih masa, saya takut nanti orang marah pula saya. Baik. Jadi kita buat apa? Tulis dulu. Besok boleh tanya. Sebelum kita masuk pelajaran baru tu, silakan bertanya tentang pelajaran hari ini. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya kita lah untuk memahamkan. Baik. Nanti boleh bagi review kat dalam grup. Kalau rasa macam apa-apa nak komen, silakan. Ataupun PM saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.